Kenapa? Belum lah. Live ke? Yalah. Nak ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nasyid dulu. Siapa? Lemon. Assalamualaikum. 9 tepat. Ni. Butuh. Okey. Ahmad ya Habibi. Orangnya mana? Dengar. Kenapa tu? Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, 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 salam, Habibi, salam alaika. Habibi, Salam alaika, amnu wa salamu. Salam alaika, yaumul gharibi. Salam alaika, amnu wa salamu. Salam alaika, ya Habib. Salam alaika, ya Habibi, 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 salam. Tak. salam alaika. Jaga lagi sekali. Ada. Habibi, Habibi, salam. Habibi, salam alaika. Habibi, tilkal islamu. Salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini sebelum kita mulakan, dahulu kita nasyid sama-sama. Nasyid Ahmad ya Habibi. Kita nasyid Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi. Okey, kita nasyid dulu. Okey, baik. Nak baca. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, 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 salam. Habibi salam alaika. Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Habibi salam alaika.
salam alaika. Ahmad ya habibi, habibi, salam alaika. Habibi, Ahmad ya habibi, 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 salam. Habibi, ending. Habibi, kal salamu, salam alaika. Jitu bil Qur'ani, salam alaika. Salam alaika. Salam alaika. Ahmad ya habibi, salam alaika. Ahmad ya habibi, 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 salam. Habibi, salam alaika. Habibi, Ahmad ya habibi, 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 salam. Habibi, salam alaika. Habibi. Waalaikumsalam ya Hajar, Khadijah, ya Muhammad. Dengar tak ni? Assalamualaikum Eka tu. Udah. Dengar kuat sangat tak? Mikrofon. Kami nak guna mikrofon pula sebab ada yang cakap kata perlahan. Mungkin handphone kot. Assalamualaikum Kak Long Zulaika. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Hajar. Waalaikumsalam. Mak Uda, Mama Uda. Mak Su. Kek Sa'ak Comel. Waalaikumsalam Kak Sia. Kak Sia ada juga. Ibu Syah. Okey. Kita nak mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Dengar macam bergema ke apa ke? Okey ke? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Lang ada juga. Semua ada malam ni. Okey. Baik, sebelum kita mulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini, kita mulakan dengan ummul kitab. Niatkanlah untuk kehadapan paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda Nabi, sahabat baginda yang banyak bersama dengan baginda dalam memperjuangkan agama Islam, sekalian Nabi, Rasul, wali-wali orang soleh, sekalian orang mukminin lelaki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita yang banyak sangat mendidik kita, juga penulis kitab sirah sehingga sampai sirah kepada kita pada hari ini, atas jasa-jasa mereka menulis sampai kepada kita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih yang join di yang join di IG dan di Facebook. Okay, sambil-sambil tu boleh share, boleh kongsi-kongsikan bersama dengan dalam grup ke, dengan kawan-kawan ke yang nak tahu cerita sirah ke apa semua dan sebagainya. Boleh share supaya bukan kalau sekiranya tak malam ni kawan-kawan kita tak berkesempatan untuk nak bersama kita pada malam ini, insya-Allah besok atau seterusnya pasti perkongsian ataupun share kawan-kawan yang ada dalam ni insya-Allah bermanfaat pada mereka satu hari nanti. Okey, boleh share, semua sihat alhamdulillah, semua sihat ya. Di IG dan di Facebook dengan doa dan harapan semoga kita semua sihat, berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik. Pada malam ini kita akan live malam ini adalah malam sesi ke-8. Malam ini adalah sesi ke-8. Dua tajuk, iaitu tajuk yang ke-11 bekerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bekerja dengan Siti Khadijah. Okey, bab yang ke-12, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam perkahwinan. Itu dia pada malam ini. Sirah kita pada malam ini kita akan lihat macam mana Nabi memperniagakan barang Siti Khadijah, bagaimana Nabi, macam mana cara Nabi berniaga. Lepas tu kemudian Nabi bercita-cita untuk mengahwini Siti Khadijah bercita-cita nak mengahwini Nabi. Kemudian bagaimana rupa bentuk rumah Nabi. Hari kitab sirah ni diceritakan bagaimana rupa bentuk rumah Nabi. Seterusnya ada sedikit cerita tentang Nabi memelihara Zaid bin Harisah, dan juga akhirnya Nabi menjaga dan memelihara Ali bin Abi Talib. Okay. Baik. Bab yang ke-11, gemar. Okey. Bab yang ke-11 iaitu Nabi bekerja dengan Siti Khadijah. Nabi bekerja dengan Siti Khadijah. Kisahnya bermula bagaimana? Okey, pada suatu hari Siti Khadijah dia dah nak mencari seseorang untuk nak memperdagangkan barang dagangannya ke Syam. Jadi dia mencari siapakah yang sesuai untuk membawa barang dagangan. Siti Khadijah adalah manusia perempuan, walaupun perempuan tetapi dia adalah seorang yang sangat kaya. Kekayaannya menyamai kekayaan pembesar Quraisy di Mekah. Jadi bersama barang dagangannya ni yang nak dibawa ke Syam, diperlukan seseorang untuk bawa yang boleh dipercayai, seorang pemuda yang boleh dipercayai, yang boleh diyakini untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Jadi pada ketika itu, apabila sebagai seorang kiranya tokel lah kan, yang mempunyai perniagaan, tentulah dia nak pekerja yang rajin, pekerja yang jujur. Jadi dalam pencarian itu, Abu Talib mengetahui bahawa inilah masanya. Tanpa berlengah lagi, Abu Talib terus balik ke rumah nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu umur Abu Talib ataupun umur Abdul Manaf, sebelum tu nak tanya, okey ke guna mic tak selesa tapi dengar tak? Nak tengok respon dulu, kot takut ada bergema ke apa. Boleh ajar? Rijah? Okey. Okey ya? Okey, baik. Jadi pada ketika ini bapa saudara Nabi ni, Abu Talib pada ketika ini umur 50 tahun. Jadi apabila didengar sahaja bahawa Khadijah nak mencari seseorang untuk membawa barang dagangannya, terus dia pulang ke rumah untuk berjumpa dengan Nabi. Abu Talib ni cerdik. Apa yang dia kata kepada Nabi, kepada anak saudaranya untuk bekerja, dia kata, wahai Muhammad, ayahanda ni ekonomi tak elok, rumah banyak tanggungan, harta pun tak ada. Dia cakap macam tu. Jadi ekonomi kan banyak tanggungan. Waktu tu Nabi Muhammad dah berumur 25 tahun, anak-anak dia dah ramai, kan dah ceritakan sebelum ni kan. Kemudian ayah dengar khabar bahawa Khadijah dia nak seseorang untuk bawa barang perniagaannya dengan upah 2 ekor unta muda. Tapi ayah rasa tak, dia bahasakan diri ayahanda. Kalau dalam cerita ni dia bahasakan diri ayahanda, mungkin sebab dah Abu Talib meninggalkan Nabi Muhammad kepada Abu Talib pada ketika 8 tahun, masih kanak-kanak, jadi rapatlah hubungan tu kan. Ayahanda rasakan bahawa tak cukuplah 2 ekor unta ni. Ayahanda nak minta lah dekat Khadijah untuk naik kepada 4 ekor unta muda. Dia kata. Jadi ayah setuju tak kalau ayah dia bincangkan? Ada tak cakap kata nak atau tak nak berniaga? Tak, dia cakap. Abu Talib kata, ayah nak naikkan daripada unta 2 ekor tadi kepada 4 ekor unta. Setuju tak kalau ayah dia bincangkan dengan Khadijah? Faham tak? Pernyataan ayat tu macam tak suruh lah kan? Tapi dia buat dengan ayat pernyataan yang sangat berhikmah. Pada ketika itu sebenarnya hasrat Abu Talib tahu bahawa Nabi Muhammad bukan tak ada pun nak memikirkan harta dan sebagainya, sebab Nabi Muhammad tak mengejar pun itu semua. Dan Allah datangkan memang begitu. Jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada rasa cinta kepada dunia, tak ada nak mengumpul-ngumpul harta, tak ada, sebab memang jiwanya adalah untuk nak meneruskan urusan dakwah, tugas dakwah. Walaupun pada ketika itu Allah tak lantik lagi Nabi, tetapi dalam hatinya tak ada lagi cita-cita untuk memburu dunia dan sebagainya. Tetapi mengenangkan bahawa pakciknya ni dah bersusah payah menjaganya, pakciknya banyak tanggungan. Jadi Nabi Muhammad begitu bahawa dia kata tak apalah, dia nak membantu bapa saudaranya Abu Talib ataupun nama sebenarnya Abdul Manaf. Jadi Nabi kata, kalau amani yang ayahanda pandai baik, saya setujulah. Cakap itu. Jadi Abu Talib pun teruslah berjumpa dengan Siti Khadijah. Teruslah pergi. Terus jumpa, dia kata, wahai Khadijah. Terus tanpa beringat lagi tu Abu Talib sebut soal upah. Dia kata, wahai Khadijah,
Kalaulah boleh tak sekarang ni saya nak berkenalkan seorang pekerja, saya tak mau 2 ekor unta muda tu, saya nak kamu naikkan kepada 4 ekor unta muda. Jadi Khadijah pun bersetuju. Khadijah kata, walaupun siapa pun kamu perkenalkan, walaupun kami tak perkenan pun dengan orang tu, tetapi sekiranya engkau yang memperkenalkan kepadaku, sebab Abu Talib adalah seorang pembesar Quraisy, seorang dihormati. Jadi sekiranya engkau memperkenalkan kepadaku dan engkau minta pun 4 ekor unta muda, tetap aku bagikan. Tapi sekiranya lebih-lebih lagi lah kalau engkau minta untuk anak saudara engkau Muhammad. Jadi terus Khadijah bersetuju atas permintaan Abu Talib tu. Okey, maka jadi dengan persetujuan itu, maka bersedialah mereka untuk melakukan perjalanan perniagaan ke Syam. Okey, sambil-sambil ya. Terima kasih Mak Salmah Putara di IG, Nur Ain Nasuha, Dr. Sa'ad Official di IG, kita ada 2, satu di IG dan satu di Facebook. Okey. Kemudian apabila kita dengan tu pada ketika Nabi Muhammad SAW nak bawa barang dagangan ke Syam, ialah pada ketika itu umur Nabi 25 tahun. Umur apa Nabi? 25 tahun. Okey. Jadi sekarang ni pada ketika dah bersiap tu, bila nak melakukan perjalanan tu, Siti Khadijah sertakan bersama dengan Nabi Muhammad SAW ialah seorang khadamnya yang bernama Maisarah. Okay, Maisarah ni ada beberapa pendapat kata, ada yang kata lelaki ke perempuan kan? Kita dengar biasanya Maisarah ni ialah perempuan. Tapi menurut riwayat Maisarah ini ialah lelaki. Okay, Maisarah ini ialah lelaki. Tapi kita kebiasaannya kat Malaysia ni kita bubuh nama Maisarah ialah untuk perempuan kan, tetapi bagi orang Arab tak ada untuk lelaki juga, untuk Maisarah. Begitu juga nama Hindun. Kita akan dengar sekali anak Khadijah ada nama Hindun, seorang lelaki seorang perempuan, nama Hindun. Boleh Hindun ni nama lelaki pun boleh, nama perempuan pun boleh. Jadi macam tu juga ada dengan nama Maisarah. Jadi Maisarah ni kalau dalam kamus Mu'jam, Mu'jam Wasit mengatakan maksudnya ialah kesenangan, kekayaan. Daripada perkataan bahasa Arab ni al-yusra awis suhulah. Maksudnya kesenangan ataupun kekayaan. Jadi khadam Khadijah yang mengikut sebagai orang kanan Nabi ini bernama Maisarah. Jadi tugas Maisarah ini adalah untuk nak memerhatikan segala pergerakan atau apa sahaja kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan ke Syam, perjalanan perniagaan dan perjalanan pulang. Khadijah dah minta dah, wahai Maisarah, aku nak kamu pergi ni ialah untuk nak beritahu, nak laporkan kepadaku bagaimana kelakuan Nabi semua dalam perjalanan. Itu tugasnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahawa Maisarah ditugaskan begitu. Yang ditahu ialah sebagai pembantu kanannya untuk membawa barang dagangan ke Syam. Okay. Jadi pada ketika itu maka berjalanlah mereka dan Maisarah melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah baik dan sangat melayani dia walaupun sebagai khadam, tapi melayani macam orang biasa. Dia dah nampak dah, ya Allah baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh ya semua? Boleh. Okey. Jadi selama dalam perjalanan tu apa yang diperhatikan ialah pertama, dalam perjalanan ke Syam, yang pertama sekali Maisarah mengatakan, direkodkan sikap dan kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti pemuda yang lain. Tidak seperti yang pemuda lah, sangat jauh perbezaan dia. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuang masa. Nabi Muhammad sentiasa berzikir. Dia tak buang masa berzikir, tak adalah macam orang lain seronok-seronok mungkin dalam perjalanan tu. Wallahu a'lam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh beza dengan rombongan yang lain yang mengikuti perjalanan ke Syam tu. Yang kedua, setelah sampai ke negeri, satu negeri, tempat biasa kata kita dengar minggu lepas di kota Busra kan, negeri Quran, persinggahan rombongan. Kebiasaannya sebelum pergi Syam mereka akan singgah satu tempat dekat dengan gereja orang Kristian, orang Yahudi tu, orang Kristian. Minggu lepas kita dah dengar dah tentang cerita tentang paderi apa? Paderi Buhaira. Jadi minggu ini kita akan jumpa dengan seorang lagi paderi yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kisah yang keduanya, apa yang Maisarah perhatikan, pada ketika berhenti tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersama dengan pemuda lain. Pemuda lain dia berkumpul seronok-seronok, menyanyi ramai-ramai, bersyair dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Dia terus pergi ke satu pokok, terus duduk sampailah nak menunggu bila perjalanan rombongan dia nak pergi ke Syam.
Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bersama-sama dengan orang lain. Dia duduk kat bawah pokok tu sambil berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ketika itu, seorang paderi yang berada berdekatan dengan gereja ini, iaitu yang bernama Rahib Nastura. Sebelum ni Rahib Buhaira. Ini adalah Rahib Nastura. Rahib Nastura. Rahib ini dia dah melihat seperti mana Buhaira lihat. Dia lihat dalam rombongan ni ada awan yang mengelilingi rombongan ni. Kemudian dia nampak daripada jauh bahawa pokok tu macam melindungi Nabi, seperti cerita minggu lepas. Jadi dia lihat tanda-tanda tu dalam rombongan ni. Maksudnya dia adalah salah seorang adalah pembaca kitab Taurat dan Injil. Jadi Rahib Nastura ni berjalan pergi ke rombongan, dan pada ketika ini dia berjumpa dengan Maisarah. Dia tanya kepada Maisarah, siapakah pemuda yang berada di bawah pokok tersebut? Dia tanya, wahai Maisarah. Dia tanya, kiranya tak tahu nama Maisarah lah. Dia kata, siapakah lelaki yang berada di bawah pokok tersebut? Jadi pada ketika itu Maisarah jawab, dia adalah seorang pemuda yang berasal dari tanah haram dan juga berketurunan Quraisy. Jadi Nastura tanya lagi, saya nak tanya, dekat mata pemuda ini ada tak tanda merah? Dekat mata pemuda ini ada tak tanda merah? Jadi apa maksud tanda merah ni? Tanda merah ini bermaksud oleh paderi ini ialah terdapat bintik-bintik kecil berwarna merah di mata putih Nabi. Mata putih Nabi ada tak tanda merah? Kemudian bukan dah kalau kita kata maksud putih macam orang tengah marah merah tu kan. Jadi bukan maksud itu, tapi ada kecil, tanda kecil. Jadi Maisarah jawab ada. Maisarah jawab ada. Kemudian Nasrullah tanya, itu dia. Inilah dia penghabisan Nabi. Penghabisan Nabi, penutup Nabi. Mudah-mudahan nanti manusia akan mengetahui kalau dia diangkat menjadi Nabi. Maka pada ketika itu Nasrullah berkata lagi, tidak ada seorang pun yang ingin berteduh di bawah pokok itu, melainkan dia adalah seorang yang akan menjadi Nabi atau Rasul. Minggu lepas kita ingatkan balik, imbas kembali minggu lepas cerita bagaimana Rahib Buhaira kan cerita kata bahawa Nabi Musa dalam perjalanan itu pun singgah ke pokok itu. Jadi orang biasa tak nampak sebenarnya pokok tu. Yang dia nampak ialah orang Nabi dan Rasul. Jadi dan pokok tu istimewanya dia macam seolah-olah menjaga Nabi, macam membelai je. Jadi nampak orang ahli kitab ni nampak apa yang berlaku pada Nabi seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi selepas sahaja selesai je Nasrullah ni bersembang dengan Maisarah, teruslah pada Nasrullah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah pokok itu. Jadi dia pergi lihat Nabi, kemudian dilihat Nabi yang kacak, cantik, sangat muka dengan penuh dengan tanda-tanda kenabian. Pada ketika itu apa yang dibuat oleh paderi? Paderi ni terus cium kepala Nabi dan kaki Nabi. Itu yang dibuat oleh paderi. Nasrullah baru dia tahu inilah Nabi akhir zaman, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu, inilah Nabi yang bercerita-ceritakan bahawa akhir zaman akan lahirnya Nabi. Inilah dia Nabi. Terus dicium kepala Nabi Muhammad SAW dan kaki dan berkata, aku percaya kepada engkau dan aku menyaksikan bahawasanya engkaulah yang disebut oleh Allah dalam kitab Taurat. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, aku telah melihat tanda-tanda yang kenabian yang ada pada diri engkau sebagaimana yang telah disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya tinggal satu sahaja tanda yang belum aku lihat pada diri engkau. Kerana itu aku minta kamu bukalah baju kamu. Tengok kat belakang. Seperti mana Rahib Buhaira pernah buat pada ketika Nabi berumur 12 tahun yang lepas. Jadi pada ketika itu Nabi pun buka belakang. Apabila setelah Nabi buka sahaja belakang baju baginda, Nasrullah melihat, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dia kata, saya naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan saya nak saksi bahawa engkau adalah utusan Allah yang ummi dari bangsa Bani Hashim yang berasal daripada penduduk Mekah. Dengan itu, kita melihat bahawa terdapat dua pengakuan yang mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu dalam kitab sebelum ni. Dua orang paderi dan mengakui bahawa ini adalah Nabi akhir zaman. Maisarah mencatat semua tu. Nanti nak cerita dekat Siti Khadijah kepada dia punya majikan itu. Jadi kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Dan selesai dah semua urusan di situ, mereka pun dah berehat semuanya, meneruskan perjalanan ke Syam. Jadi yang ketiga, tadi kita kata tadi kan, apa catatan yang penting Maisarah ketika perjalanan ke Syam? Yang ketiga ialah Maisarah perhatikan cara Nabi Muhammad SAW semasa menjual barang Siti Khadijah. Belum ada lagi orang menggunakan cara Nabi Muhammad ni.
Baik bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab. Tak ada siapa pun lagi guna kaedah Nabi ni. Nabi bawa satu cara perniagaan yang tersendiri. Tapi yang dibawa barang perniagaan ni cepat habis, cepat laku. Sampai ke orang keliling tengok. Jadi macam terkejut. Cepatnya habis barang dia. Sedangkan bawa banyak perniagaan barang yang nak dijual kat situ. Jadi macam mana pula Nabi buat ni untuk nak melariskan perniagaan Nabi? Apa kaedah atau cara yang Nabi gunakan? Sebenarnya kalau mengikut riwayat, dia katakan Nabi menjual barang tak seperti orang lain. Dia kata cara meletakkan Nabi tak meletakkan harga yang tinggi kemudian ada tawar-menawar. Itu bukan cara Nabi. Itu bukan cara Nabi. Tapi kebiasaannya kita begitu kan. Kita letak tinggi-tinggi kemudian kita ada tawar-menawar. Tapi cara Nabi macam mana? Nak tahu tak cara Nabi? Tak tahu? Okey, sekejap. Tarik nafas dulu. Okey, saya faham tak? Saya faham. Okey. Ni sebenarnya ada sirah dalam sirah tahun 2 ni sebenarnya. Tahun 2 ada dalam sukatan dia. Tahun 2 lah ada dalam buku sirah Nabi tu. Cerita tentang kisah Nabi berkahwin. Kita nak masuk sekali ni. Okey. Dalam pendidikan Islam tahun 2 ada. Kisah Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Siti Khadijah. Tahu tajuk apa? Buku pendidikan Islam. Bawah tu. Okey. Kemudian kita nak lihat bagaimana cara Nabi berniaga. Okey. Bagaimana cara Nabi berniaga? Maisarah rekodkan 3 cara Nabi berniaga. Okey, selang selang-seli. Okey. Tajuk kalau ikut dalam muka surat berapa? Semalam yang ulang kaji tu. Okey, boleh tengok dalam kitab dalam pendidikan Islam tahun 2. Okey, dalam bab mana ni? Ada. Kalau ni kita tengok minggu lepas sifat Nabi Muhammad. Ni dia. Ni perniagaan Nabi. Muka surat 104. Nabi Muhammad Al-Amin. Okey, ni pembedahan Nabi yang dia cerita minggu lepas. Nabi Muhammad Al-Amin. Nabi Muhammad seorang amanah. Ni dia. Perkahwinan Nabi ni tentang Sayyidatina Khadijah mengamanahkan Nabi Muhammad SAW untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Muka surat 105. Tahun 2 kalau ada buku pendidikan Islam 105. Tentang perniagaan Nabi membawa barang dagangan Siti Khadijah. Di bawah tajuk sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi berniaga? Ada 3 cara Nabi berniaga. Yang pertama sekali, ini direkodkan ringkaskanlah. Yang pertama sekali, Nabi beritahu harga pokok. Ini kesimpulan yang Maisarah buat. Macam mana cara Nabi berniaga, nak ceritakan pada Khadijah. Yang pertama ialah, Nabi beritahu harga pokok kepada harga asal kepada yang nak membeli. Dia beritahu harga, kemudian minta para pelanggan atau pembeli yang nak membayar itulah yang meletakkan harga berapa yang mereka kehendaki. Berapa nilai barang tersebut yang mereka perlu bayar. Mereka sendiri yang letakkan. Masya Allah. Kita kata berani tak berani, maksudnya Nabi betul-betul yakin kepada Allah bahawa buat macam ini adalah rezeki Allah berikan. Harga pokok jadi kita letaklah. Berapa yang nak letak nilai barang tu. Pada ketika itu pembeli sangat berpuas hati. Pembeli rasa tak ditipu oleh peniaga. Mereka rasa berpuas hati. Maka ketika itulah ramailah membeli. Dan mereka tahu bahawa nilainya macam ni mereka bayar kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apabila Nabi melihat seseorang tu susah dan dia nak membeli barang tersebut, jadi Nabi tengok susah nak beli, Nabi berikan harga modal. Insya-Allah Nabi berikan harga modal kepada orang yang susah tersebut. Jadi baginda sangatlah berterima rasa, sangat mengasihani kepada orang yang nak membeli ni. Jadi mana ada lagi kita nak jual harga modal, ada ke? Allah, kalau peniaga kita jual harga ni, kita beli RM1, kita jual balik RM1. Kita tengok orang susah. Jadi maksudnya tak ada langsung Nabi ambil keuntungan dari situ, tetapi Allah gandakan pada yang lain, pada orang yang beli tadi. Maksudnya Nabi melihatlah, Nabi melihat keadaan pembeli tersebut. Sekiranya pembeli itu susah, Nabi tawarkan begini. Sekiranya Nabi tahu ini macam ni, maksudnya Nabi pintar, Nabi bijaksana untuk meletakkan harga tu pada pembelinya.
Yang ketiga, cara Nabi berniaga ialah Nabi senyum. Nabi senyum. Apa maksud di sini? Ialah sikap peniaga. Sikap peniaga. Okey, kalau kita kata ramailah kita boleh katakan kita semua nak ikut sunnah Nabi kan. Ni sunnah Nabi lah ni, berniaga adalah sunnah Nabi. Kalau kita berniaga, kita mengikut sunnah Nabi. Jadi maksudnya kalau kita jadi peniaga yang sombong, kita jadi peniaga marah-marah orang, kita jadi peniaga yang tidak menghargai orang, maksudnya kita tak ikut akhlak Nabi. Tak ikut akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi, sikap Nabi, Nabi sangat menjaga benda tu, perkara tu kepada pembeli. Jadi kerana itulah datangnya keberkatan, datangnya banyaknya rezeki masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sentiasa melemparkan senyuman kepada sesiapa sahaja yang datang. Walaupun ketika itu Nabi tak bercakap banyak pun. Nabi tak bercakap banyak, tapi Nabi banyak senyum. Jadi inilah 3 cara yang ditulis dalam sejarah, dalam bersirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara Nabi berniaga yang popular lah. Wallahualam, ada cara lain mungkin, tapi ini adalah cara Nabi yang Maisarah catatkan ketika Nabi berniaga di Syam. Maka ketika itu semua Nabi, jadi pada habislah dah selesai semua barang dan jualan apa semua. Maka pada ketika itu mereka hendak beli lagi barang, dah habis. Perlu pula Nabi Muhammad dengan Maisarah perlu beli barang dekat Syam untuk dibawa pulang berniaga pula dekat Mekah. Jadi pada ramai lagi yang datang bersama mereka, tak habis pun lagi barang perniagaan, tapi mereka Nabi Muhammad dah habis dah. Terkejutlah kan. Dia kata macam mana boleh cepat habis sedangkan ramai lagi yang tak habis. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama dengan Maisarah pun berjalan untuk membeli barang, dan sehinggalah mereka nak bersiap-siap untuk pulang. Jadi apabila pulang, Maisarah pesan kepada Nabi Muhammad bahawa ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Ini adalah kali pertama perniagaan Khadijah mendapat keuntungan yang sangat besar. Betapa berkatnya Nabi Muhammad SAW tu. Jadi Maisarah nak Nabi Muhammad sendiri cerita kepada Khadijah berapa keuntungan yang dapat dan sebagainya. Maisarah tak nak cerita bahagian tu. Jadi Maisarah nak Nabi Muhammad balik terus cerita kepada Khadijah. Maka apabila tibanya di Mekah, pada ketika nak beritahu kepada nak ceritakan Nabi pun cerita kepada Khadijah berapa keuntungan apa semua dalam perniagaan semua. Pada ketika itu Khadijah mula tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah ni sebenarnya dah berkahwin 2 kali. Isteri Nabi dah berkahwin 2 kali. Jadi masalahnya sekarang bagi Khadijah, apakah Nabi nak menerima dia sebagai janda dan ada 2 orang anak dah. Pada ketika ini Khadijah sudah ada 2 orang anak. Jadi tapi Khadijah ni ada kelebihan, iaitu dia mempunyai harta yang banyak dan masih cantik jelita lagi. Masih cantik, dan sebenarnya para pembesar Quraisy sangat meminat dengan Khadijah ni. Okey, sangat meminat dengan Khadijah. Tapi Khadijah bukannya sebenarnya nak memilih bakal suaminya kan. Jadi walaupun ramai tapi dia tak tertarik. Akhirnya dia tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma masalahnya, adakah Nabi Muhammad ni nak menerima dia, seorang pemuda nak menerimanya sebagai suami yang mempunyai 2 orang anak. Itu je. Sekejap, tak boleh baca lah, ada orang komen ke tak ada kan? Sampai sini sebab tak boleh tak nampak sangat nak baca ke apa, takut tak naik komen. Okey, tak apa kan. Okey, boleh dengar boleh bergemar tak? Ada orang komen bergemar ke apa? Ni saja try. Ada yang kata, ada yang komen kata ada yang kata perlahan kan tak dengar. Jadi mungkin handphone ke Allahualam, kita cubalah pakai mikrofon. Tapi takut ada bunyi echo. Okey ya. Okey. Jadi sekarang ni habis dah bab 11. Malam ni cerita tak panjang sangat. Jadi malam kita nak masuk dah bab 12. Jadi sebelum kita masuk bab 12, mari kita nak selawat sama-sama. Kita selawat sama-sama. Apa? Selawat apa ya? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-uqad wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi
nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Selawat apa tu? Tafrijiyah. Okey, baik. Tafrijiyah. Okey, kita teruskan bab yang ke-12. Okey, dengar. Bab yang ke-12 ialah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam perkahwinan. Itulah tadi nasyid awal tadi tu, Ahmad ya Habibi, kita bagi nasyid meriah sikit tadi. Okey. Jadi Siti Khadijah sangat merindui Nabi Muhammad SAW. Selepas habis tu Nabi Muhammad pulang, Khadijah rasa rindu je, teringat je kepada Nabi Muhammad SAW dengan akhlak Nabi, dengan jujurnya Nabi menceritakan segala-galanya itu, sehingga kan dengan rupa paras Nabi yang menarik. Jadi sehingga kan Khadijah jatuh cinta, rindu sangatlah. Jadi Khadijah teringat kawan baiknya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Kawan baik ini Nafisah binti Munabbih. Nafisah ini adalah dia dengan mempunyai hubungan yang baik dengan Abu Talib dan juga mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berkawan lah, boleh bersembang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah pun berjumpalah dengan Nafisah. Dia cerita pula, dia kata minta pendapat dekat Nafisah. Dia kata sebenarnya dia mempunyai perasaan yang rindu, sayang, suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memerlukan seseorang untuk berjumpa dan bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perasaannya, tentang permohonannya untuk nak menyunting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalunya kita dengar lelaki sunting perempuan kan. Tetapi ni Khadijah nak menyunting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisah pun teruslah pergi berjumpa dengan Abu Talib, minta izin ke Abu Talib bahawa dia nak berjumpa dengan Nabi. Kan Nafisah pun berjumpalah dengan Nabi. Dia tanya, "Wahai Muhammad, aku yakin umur kamu pada ketika ini orang dah sudah berumah tangga. Tapi kenapa kamu tak berumah tangga lagi?" Nafisah tanya macam tu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cakap, "Macam manalah aku nak berfikir begitu sedangkan aku ni tak ada apa-apa." Nabi Muhammad cakap macam tu. Okey, terima kasih Una Mulan join dekat IG ya. Okey. Jadi kata aku tak ada apa-apa pun. Dia kata, "Jadi macam mana aku nak berkahwin?" Nafisah tanya, "Seandainya ada yang berminat denganmu dan nak menutup segala kekurangan kamu, bagaimana pendapat engkau?" Nafisah tanya, "Engkau bersetuju tak dengan dilimpahkan kebaikan, dengan kemuliaan dan juga harta?" Sekiranya. Lepas tu Nabi Muhammad tanya, "Macam mana pula boleh jadi macam tu? Ada siapa-siapa yang nak kan?" Nafisah kata, "Tentu boleh terjadi. Maksudnya kamu perlu bersetuju sahaja. Semua perkara tu boleh terjadi." Jadi Nabi Muhammad tanya kepada Nafisah, "Siapakah dia?" Nafisah menjawab, "Siti Khadijah binti Khuwailid." Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi Muhammad terkejut. Ini adalah majikannya. Majikan yang Nabi Muhammad bekerja ke bawa barang dagangan ke Syam. Majikan ialah sebagai ketua kan. Dia nak mempersuntingkan dia, nak melamar pula baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suami. Kemudian dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersetuju dan Nafisah pun balik. Tak keberatan Nabi Muhammad SAW, tak keberatan. Nafisah terus balik berjumpa dengan Khadijah. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad kata, "Kamu berjumpa dulu dengan Abu Talib. Sekiranya Abu Talib, bapa saudaraku, setuju, maka aku pun bersetuju." Ada riwayat yang berkata begitu. Wallahu a'lam, wala bagaimanapun, dan Nabi sebenarnya bersetujulah untuk nak berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi maka Nabi pun berkahwin dah. Pada ketika bila? Sebenarnya dikisahkan bahawa perkahwinan ni berlaku setelah Nabi pulang daripada Syam 2 bulan setelah tu. Setelah Nabi pulang daripada Syam 2 bulan setelah tu, berlakulah majlis perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Ya Eka, Sumayah tengok juga ke? Mama udah. Sumayah tengok ke? Okey, baik. Okey, kita teruskan. Jadi kalau kita tengok, maka Nabi pun bila Nabi nyatakan persetujuan tu, maka Abu Talib, kita nak cerita imbasan tentang masa perkahwinan Nabi. Abu Talib sendiri bersama dengan saudaranya iaitu Hamzah pergi ke rumah Khadijah. Untuk berjumpa dengan waris kepada Khadijah untuk nak meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Ishaq, yakni tok guru kepada Ibnu Hisham, penulis kitab sirah, dia mengatakan bahawa Abu Talib dan Hamzah ni berjumpa dengan bapa saudara Khadijah, iaitu bernama Amru bin Asad. Pada ketika ini dikatakan bahawa ayah Khadijah itu Khuwailid telah pun meninggal dunia. Jadi maksudnya bapa saudara ialah sebagai pengganti kepada ayah Khadijah.
Okey. Jadi dia ceritakan bahawa masa ketika itulah masa ketika perjumpaan tu dia ceritakan, sekejap. Kita lihat dalam kitab, dia ceritakan bahawa bapa saudaranya ni, Amru ni tak setuju. Amru ni sebenarnya dia tak setuju pun dengan perkahwinan ni. Dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tak ada apa-apa. Okey. Jadi kita nak jelaskan pada malam ini dalam kitab ni cerita macam mana. Dia dengar kau dah tak guna? Tak je seronok nak guna. Okey. Ceritakan bahawa sebenarnya Amru bin Asad ni tidak bersetuju Siti Khadijah bernikah dengan Nabi kerana apa? Kerana dia adalah seorang lelaki yang sangat, Amru ni sangat memandang kepada harta. Yalah, Khadijah kaya, kenapa nak kahwin dengan pemuda yang tidak memiliki apa-apa? Bapa saudara tak setuju. Kita sedangkan Nabi bukan seorang berharta, dia takut nanti harta Khadijah habis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pandangan Amru bin Asad, iaitu bapa saudara Nabi yang kolot, yang tidak melihat melalui dikatakan pertimbangan akal yang waras. Bukankah Nabi itu seorang pemuda yang sangat tidak berminat dengan kebendaan? Memang tak berminat pun. Dia hanya pergi berdagang untuk nak membantu bapa saudara Nabi. Okey, nak membantu Abu Talib. Kalau nak pandang harta, Nabi Muhammad sebenarnya boleh kaya lama dah. Kan dia dah menggembala kambing, dia tak pernah pun kalau kata Nabi adalah seorang yang berehat banyak, tidak. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangatlah bekerja keras. Okay? Jadi Nabi Muhammad SAW sangat membantu bapa saudaranya. Jadi Nabi Muhammad bukannya Nabi tidak berharta itu bukan kerana tidak bekerja, tetapi kerana baginda tidak suka nak menyimpan harta. Nabi serahkan kepada bapa saudaranya. Baginda bekerja adalah untuk diberikan kepada orang lain. Inilah puncanya Nabi tidak mempunyai harta. Tidak bolehlah kita kata Nabi tidak berharta kerana baginda tidak bekerja. Ini ada orang yang mengatakan macam tu, pendapat daripada orientalis mengatakan, dia kata Nabi tak berharta kerana Nabi tidak bekerja. Ini satu tuduhan bohong. Ini adalah satu tuduhan bohong. Bahaya, hati-hati dengan pembacaan kita pada akan datang. Kita tak tahu bagaimana anak-anak kita akan disajikan dengan bahan bacaan yang mana bahan bacaan itu dah diselewengkan. Na'udzubillah. Jadi kata kalau Nabi tidak suka bekerja, atau dengan kata lain seorang yang malas atau malas bekerja, bukankah Nabi pernah bekerja menjaga atau mengembala kambing dekat Bani Sa'ad? Kemudian kalau dia pemalas, takkan adanya orang yang pemalas yang nak menjaga kambing di satu padang pasir, nak melihat kepada kawan kambing-kambing tu. Begitu juga Nabi hidup di bawah pemeliharaan bapa saudaranya Abu Talib juga. Setelah usia baginda masuk 8 tahun juga, baginda memelihara kambing. Bukannya mudah kalau budak-budak yang pemalas pada ketika itu mesti nak main je. Atau kita lihatlah anak kita sekarang. Kita lihatlah sebagai perbandingannya. Adakah kalau kita suruh anak kita buat sesuatu tu nak buat dengan berlapang dada? Tapi ketika ini Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun sudah bekerja memelihara kambing. Nabi telah jadi pun. Bukan lagi seperti kanak-kanak lain yang bermain dan sebagainya. Jadi Nabi juga telah membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Jadi sebelum tu juga ada juga bekerja mengembala kambing sehingga berumur 21 tahun. Jadi orang yang pemalas dia takkan bawa barang-barang dagangan ni satu perjalanan yang jauh. Kan nak bawa pula barang orang pula nak pergi berniaga. Okey, jadi Nabi juga diceritakan turut bekerja untuk membaiki Kaabah yang rosak kerana banjir. Okey, Nabi juga bekerja. Baginda telah pergi ke bukit-bukit mencari batu lalu bawa balik Kaabah. Adakah orang malas boleh buat begitu? Orang rajin boleh mengangkut pula batu untuk nak perbaiki Kaabah akibat banjir tu. Nabi berusaha untuk nak kiranya nak memperbaiki Kaabah. Jelaslah Nabi ni bukan berharta kerana baginda malas, tetapi kerana baginda tidak suka menyimpan harta kekayaan. Apa yang ada dia terus berikan kepada bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Sifat ini jelas. Ternyata jelas sebab setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi sebenarnya kaya. Nabi benar banyak peperangan. Banyak harta peperang Nabi dapat. Tapi ke mana Nabi salurkan? Bukan kepada diri sendiri. Nabi beri kepada agama Islam. Okey, jadi kita lihat terus. Jadi dengan itu bila dah lihat macam tu, tetap berlaku jugalah walaupun bapa saudaranya tidak bersetuju, tetap berlaku, dan dikatakan akhirnya bersetujulah. Dengan itu nikahlah Nabi bersama dengan Abu Talib. Nabi dinikahkan oleh Abu Talib. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dinikahkan oleh Abu Talib. Sama dengan ketika rombongan tu. Okey, apa cerita lagi? Kemudian khutbah ni dibaca oleh Abu Talib. Dengar ya, khutbah saya baca, saya takut saya mengubah teks dan sebagainya. Khutbah dibaca, nikah dibaca oleh Abu Talib. Bunyi khutbah ini adalah sebagaimana berikut. Kita dengar isi kandungan khutbah ataupun kita kata tazkirah dan Nabi dibaca oleh Abu Talib.
pada ketika majlis akad nikah Nabi bersama dengan Siti Khadijah. Apa yang dikatakan oleh Abu Talib? Kata segala puji bagi Allah yang menjadikan kami dari anak cucu Ibrahim, mengembangkan keturunan Ismail dari Ma'ad sampai kepada Mudar. Dia telah berkenan menjadikan kita penjaga rumahnya dan memelihara kesuciannya. Kerana rumahnya menjadikan orang-orang yang berhaji mengunjungi kita sehinggalah negeri kita menjadi makmur dan aman sentosa. Umat manusia sejagat menganggap kitalah pemimpin mereka. Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya anak saudara saya ini, kita Muhammad bin Abdullah yang akan kita kahwinkan dengan Khadijah tidak boleh disamakan dengan kebanyakan lelaki lain. Ini Abu Talib jelaskan sendiri. Ia memiliki kemuliaan, kebangsawanan dan juga keutamaan. Seorang pemuda yang cerdik, berbudi mulia dan berfikiran cerdas. Ia memang tidak kaya dari sudut harta, tetapi harta itu tidak abadi. Tidak lebih sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang meminjamkannya. Saudara-saudara tentu sudah mengenali seperti halnya. Ini ucapan lagi dalam khutbah. Saudara-saudara mengenali kaum kerabat sendiri. Ia bercita-cita untuk jadikan Khadijah binti Khuwailid sebagai isterinya dan Khadijah pun berpandangan demikian juga. Dia menganggap Muhammad suatu model manusia yang patut dikagumi. Sebenarnya Khadijah dah tahu kan Nabi Muhammad bakal jadi Nabi melalui pendeta tadi. Dan Abu Talib pun sebenarnya dah mengetahui pun daripada pendeta Buhairah. Kemudian kerana itulah atas kesesuaian kedua belah pihak, kami menyambut dengan gembira ikatan kekeluargaan di antara kita. Iaitu antara Bani Asad dengan Bani Hashim. Hal-hal yang bersangkut paut dengan perkahwinan ini seperti mahal adalah menjadi tanggungan. Mahar Nabi semua Abu Talib tanggung. Setelah selesai, Abu Talib selesai baca khutbah bagi anak saudaranya itu, maka pihak Khadijah pula menjawab. Oleh itu sebagai wakilnya, sepupu Siti Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Kita akan baca Waraqah bin Naufal adalah sepupu Nabi yang terkenal dengan orang yang pintar, orang yang cerdik, bertindak sebagai wali kepada pihak perempuan, iaitu kepada Siti Khadijah. Dia jawab apa? Dia kata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagaimana yang Tuan katakan itu, iaitu sebagai bangsa yang mulia kita adalah para penghulu orang-orang Arab dan pemimpin-pemimpin mereka. Apa yang disampaikan oleh Abu Talib tadi tentang kebaikan, kemuliaan serta keutamaan tuan-tuan, kaum Quraisy tidak akan mengingkari keutamaan tuan-tuan itu. Seorang juga tidak ada yang menolak kehormatan dan kemuliaan tuan-tuan. Kami sebenarnya ingin sekali mengadakan perhubungan tali silaturahim dengan tuan-tuan. Membuat perhubungan dengan kemuliaan tuan-tuan. Maksudnya masing-masing berbalasan. Kemudian menyambung lagi melafaz perkahwinan di antara Nabi dengan sepupunya Siti Khadijah. Dia kata ada yang mengatakan bahawa Waraqah yang menjadi wali pada ketika ketika pernikahan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan bahawa bapa saudaranya lah yang menjadi wali untuk majlis pernikahan itu. Setelah habis Waraqah berucap, maka Abu Talib pun mengatakan kepada bapa saudaranya itu Amr bin Asad. Dia kata, ucaplah pula kan sebagai Amr bin Asad ni ucaplah pula bagi nak mendengar daripada kata-kata daripada bapa saudara. Maka dia kata, jadi Amr bin Asad tadi bapa saudara kata apa yang saya tak setuju tu kan? Dia kata, persaksikanlah oleh tuan-tuan bahawa saya menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dia jawab pula daripada itu saja, dia maksudnya mengatakan bahawa dia setuju dengan perkahwinan itu. Maka dengan itu menikahlah sebanyak ada katakan 400 dinar mas kahwin yang dibayar oleh Abu Talib, dan ada juga yang mengatakan bahawa riwayat lain mengatakan 400 dirham ataupun 20 ekor unta. 20 ekor unta muda. Jadi sejak itu hiduplah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Siti Khadijah. Sikit lagi dalam 10 minit lagi. Kemudian perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah ni sebenarnya sangat meriah. Bapa saudara Khadijah tadi memanggil para pembesar daripada seluruh Quraisy, para pahlawan, para saudagar yang berada di kota Mekah. Dan pada ketika itu Khadijah juga menyuruh pekerjanya menyembelih unta. Jadi perkahwinan Nabi meriah, tapi meriah dalam keadaan suasana yang sederhana. Maka gembiralah Abu Talib kerana akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemulah dengan jodoh, dengan wanita yang terbaik dari keturunan yang baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan bahawa sebenarnya dalam keturunan Khadijah ni adalah juga sambung kepada keturunan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kita lihat tadi. Ketika itu usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Tetapi Nabi 25, Khadijah 40. Tetapi menurut Ibnu Abbas kata umur Khadijah
28 tahun. Umur Khadijah 28 tahun atas alasan apa? Dia kata sebabnya macam mana umur 40 tahun wanita boleh melahirkan 6 orang anak Nabi? Kan? Jadi kata atas waktu itu. Tapi sebenarnya ada bukti alasan yang kukuh ialah kerana Khadijah sebenarnya berdikah Nabi ketika berumur 40 tahun. Dan ketika Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian, umur Khadijah 65 tahun. Maksudnya 15 tahun hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sama 6 orang anak. Jadi mungkinlah dalam keadaan sihat kan, walaupun berumur 40 tahun. Sebenarnya Khadijah mungkin dijaga pegang makanan dan sebagainya. Allah izinkan untuk mendapat anak yang ramai. Jadi sebenarnya perkahwinan Khadijah bersama dengan suami sebelumnya dah meninggal dunia, itu yang pertama dengan Abu Halah. Kita tahu juga, kita dengar juga Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Anak lelakinya bernama Hindun. Dia mendapat seorang lelaki, Hindun. Dan kemudian berkahwin pula dengan seorang lagi, Atik. Setelah meninggal lah suami yang pertama. Yang kedua ialah Atik bin Al-Makhzumi, mendapat seorang anak perempuan. Pun diberi nama Hindun. Lelaki pun Hindun, perempuan pun Hindun. Dua-dua anak Siti Khadijah bersama suami sebelumnya ialah dulu nama Hindun. Dan suaminya dikatakan perkahwinan tu kalau berdasarkan bilangan anak, mungkinlah perkahwinan tu setahun atau 2 tahun, kemudian suaminya meninggal dunia. Allah izinkan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Okey. Bagaimana rupa bentuk rumah Nabi? Nak tahu tak? Nak? Ya. Saya tak nampak bacaan-bacaan, kalau ada orang tulis saya tak pasal, saya tak nampak, saya nampak setakat atas je. Okey. Jadi rupa bentuk rumah Nabi setelah bernikah, Nabi membina rumah sendiri. Macam mana rumah Nabi? Rumah Nabi di antara rumah Abu Lahab. Kita dengar dulu Abu Lahab. Nama Abu Lahab ni setelah dia menentang Nabi. Sebenarnya namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza rumahnya, Abu Lahab ni antara rumah Nabi, Uzza dengan Uqbah. Jadi antara situ rumah dekat Mekah. Abu Lahab tu nama diberi gelaran setelah dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah bin Abu Mu'aiz, seorang pembesar Quraisy, kaya dan mempunyai banyak kambing, dan kambing itu dipelihara oleh Abdullah bin Mas'ud. Saya pernah dengar seorang perawi hadis Nabi. Jadi Nabi bina rumah secara sederhana sahaja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tidak dapat dipastikan Nabi ni bina seorang ke, ada bantuan tak dipastikan, tetapi sirah mengatakan bahawa Nabi bina rumahnya. Kemudian bahagian luarnya siap diberi ukuran, dibina berukuran 4 kali 6 meter. Ruang yang seluas ini cukup sederhana. Dalam rumah ada 5 bilik. Dengan 1 bilik ada terpisah daripada rumah dia. Terpisah itulah dijadikan ruang tamu untuk para sahabat datang untuk berbincang, untuk setelah datang Islam kan. Rumah tamu satu tu untuk datang, dan juga tetamu yang datang kena ke Nabi pisahkan daripada yang ada. Yang 5 lagi tu apa dia? Bilik Nabi, tempat Nabi berseorangan untuk beribadah, tempat Nabi isteri Nabi bersalin, ada juga disediakan bilik. Jadi untuk bilik anak-anak Nabi, dan bilik ibadah berukuran 3 kali 3 meter. Dikatakan sini. Kemudian ada satu lagi bilik, ialah bilik tu daripada permukaan tanah. Bilik ini adalah tempat untuk nak mengambil wudu. Disediakan bilik untuk mengambil wudu. Jadi itulah sebuah sedikit tentang rumah keadaan Nabi yang bina dekat Mekah, di antara rumah Abu Lahab dengan Uqbah bin Mu'aiz. Jadi kemudian kita sambung cerita tentang dua lagi, itulah tentang Nabi memelihara Zaid bin Harithah. Bagaimana cerita Nabi memelihara Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Nabi memelihara dia sebenarnya? Zaid bin Harithah ini adalah hamba kepada Khadijah. Hamba Khadijah sebenarnya Zaid bin Harithah ini. Jadi budak ini dijadikan, dia asalnya adalah Zaid bin Harithah ni dijual di pasar Uqas. Di pasar Uqas. Kemudian sepupu Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ingat tak Nabi Muhammad SAW salah-salah maksudnya bersambung. Dengan jadi lagu tu maksudnya Nabi itu bersambung dengan sepupu Khadijah. Jadi dia membeli Hakim ni, seorang yang kaya, seorang pembesar Quraisy yang kaya, dibeli budak ni di pasar Uqas, Zaid bin Harithah, dan diberi hadiah kepada sepupunya Siti Khadijah. Diberi hadiah. Pada ketika itu setelah berkahwin, Nabi Muhammad SAW melihat kepada Zaid bin Harithah ni tanda-tanda kecerdikan dan ketangkasan yang ada pada Zaid. Dan Nabi mohonlah kepada Khadijah, wahai Khadijah, boleh tak berikan budak ini kepada aku? Sebab apa Nabi minta macam tu? Sebab Nabi khawatir sekiranya pada satu ketika nanti sepupunya Hakim bin Hizam ni minta balik, maka Khadijah terpaksa serahkan. Tetapi sekiranya dah diserahkan kepada Nabi, Khadijah akan cakap sebenarnya aku dah serahkan kepada Nabi. Bukan lagi tanggungjawab aku, bukan lagi hak aku. Jadi itu alasannya sebab Nabi nak memelihara Zaid bin Harithah daripada jatuh kembali kepada tangan sepupu Khadijah.
Jadilah Nabi menganggap bahawa Zaid bin Harithah ni seperti anak kandungnya sendiri. Tadi kan nanti sejarah sampaikan Nabi nak meletakkan nama anaknya Zaid bin Harithah bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Macam tu sekali hubungan rapat. Jadi seterusnya bab yang kecil yang dalam bab 12 ialah Nabi memelihara Ali bin Abu Talib. Nabi pelihara sendiri sepupunya. Jadi Abu Talib ni adalah, kita tahu dia seorang pembesar Quraisy. Beliau ni kita katakan dia kaya dari sudut kaya ni tu ada dari sudut kehormatan dan kemuliaan itu, dari aspek tu. Tetapi dari sudut harta kurang kaya. Jadi untuk meringankan bapa saudaranya ni, maka Nabi Muhammad SAW mengambil Ali bin Abi Talib untuk dipelihara. Begitu juga bapa saudaranya Al-Abbas mengambil Ja'far untuk dipelihara. Ja'far anak Abu Talib, tapi dia ambil oleh Abbas untuk memelihara Ja'far, untuk meringankan beban Abu Talib. Jadi sejak itu Nabi pun memeliharalah Abu Talib, Ali. Ahli sirah mengatakan Nabi mula mengambil Ali sebagai anak angkatnya setelah Ali berusia 3 atau 4 tahun. Jadi dengan itu kita percaya Ali ni tinggal di rumah Nabi ketika Ali berusia 3 tahun atau 4 tahun dan Nabi berusia 35 tahun. Tengok jarak umur baginda Nabi dengan Ali bin Abi Talib. Ali terus tinggal bersama dengan Nabi sehingga Nabi diangkat menjadi ada yang kata sehingga 35, ada yang kata sehinggalah mencecah 41 tahun. Jadi Ali membesar di rumah Nabi bersama dengan anak-anak Nabi. Yang mana kalau kita tengok nanti sejarah, Ali ni akan berkahwin dengan anak Nabi kan, akan menjadi menantu Nabi. Asalnya Nabi yang memelihara Ali bin Abi Talib. Itu juga tadi Zaid bin Harithah, kalau kita imbas kembali, dia berkahwin dengan Ummu Aiman. Kan? Yang ibu anak pengasuh Nabi Muhammad SAW. Jadi setakat itu pada hari ini 2 bab, pukul 10 malam dah pun. Jadi 2 bab, insyaAllah dengan harapan semua boleh faham dah jelas kot kan apa yang disampaikan. Dan kalau kita kata apa kesimpulan yang nak diberikan, pada kesimpulannya ialah yang pertama ialah cara Nabi berniaga. Nabi senyum. Antara sikap Nabi ialah senyum. Nabi mempunyai akhlak yang mulia. Nabi senyum. Nabi kalau kita kata Nabi sebagai siapa yang ada mempunyai perniagaan, yang ada pekerja, pesanlah pada yang bekerja dengan kita tu, supaya walau penat macam mana pun jaga sikap, sebab di senyum itu adalah keberkatan. Dengan senyum kita gembirakan orang, rezeki lagi masuk. Tapi kalau kita masam dan sebagainya, rezeki lagi lari daripada kita lagi. Ambillah contoh sirah Nabi Muhammad SAW ini. Contohilah. Dalam apa, kalau kita nak rezeki lebih banyak, senyumlah. Senyum, cuba senyum tengok. Ada tak siapa-siapa yang susah nak senyum? Kemudian sebenarnya dalam perniagaan inilah adalah kita nak mengenal diri kita lebih lanjut, dan juga dengan perniagaan yang kalau kita buat sesuatu, itulah adalah untuk nak menguji, nak mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, dengan sabarnya nak melayan pelbagai karenah orang, pelbagai perangai manusia ni. Jadi kita ingatlah sikap Nabi iaitu senyum. Dan kita pun tahu kalau kita cuba masuk kedai, antara kedai A yang tak senyum dengan kedai B yang senyum. Walaupun kedai B ni mahal tapi dia senyum, kita pilih yang mana? Adakah sebab kita tadi layanan A ni murah tapi layanannya kita buka pintu pun tak heran ke apa semua. Kita sendiri akan rasa kan, kita rasa perasaan kita nak memilih yang mana, yang berakhlak ataupun yang kurang berakhlak. Jadi kita berakhlak yang kita nak pilih. Yang kedua ialah kita melihat tujuan perkahwinan. Apa kesimpulannya ialah tujuan perkahwinan. Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, dia mengetahui apabila Maisarah menceritakan kepada Khadijah bahawa ini adalah orang penting. Padri tadi dah mengatakan bahawa beliau akan diangkat menjadi Nabi. Jadi Khadijah, tujuan perkahwinan adalah juga untuk nak memberi sokongan kepada Nabi sebagai Nabi yang diangkat dalam akhir zaman. Maksudnya kita tahu apakah tujuan perkahwinan kita. Nak apa dalam perkahwinan kita, macam mana kita nak anak kita ke mana, kita nak kita ke mana dalam perkahwinan, supaya semuanya adalah kita nak berjumpa, semuanya selamat di dunia dan juga di akhirat, di syurga Allah, dan kita nak bertemu sama-sama di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah setakat inilah hari ini. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Sebelum kita tutup, kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan pada malam Jumaat ini, pada malam yang sangat mulia ini, mudah-mudahan doa kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah aminkan semua doa kita. Okey, kita baca doa sebelum kita tutup. Boleh dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah selawat dan salam ke atas penghulu kami,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala rasul, nabi dan rasul, dan ke atas sekalian keluarga dan sahabat baginda semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kerana Dia banyak mengurniakan nikmat-nikmat-Nya dan membalas lebih dari kadar amal yang dibuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami dengari, apa yang kami pelajari, apa yang kami baca sirah Nabi ini ke hadarat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadarat nenek moyang baginda dan para sahabat baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan ke hadarat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi, serta sekalian keturunan sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi minggu depan dengan tajuk akan datang mengenai anak Nabi. Wabillahi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.